Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal, pada malam yang berbahagia ini dapat sama-sama kita bersiaran secara langsung di Facebook fanpage Surau Al-Quddus kita Pesin 16. Kita doakan mudah-mudahan pada hari ini Allah berikan kepada kita kekuatan, Allah berikan kepada kita keselesaan dalam kita berhadapan dengan ujian, dan sudah pasti di sana beberapa kisah-kisah yang berlaku dalam hidup ini memberikan ia sebagai satu pengajaran. Baik, kita sambil kita tunggu sahabat-sahabat kita yang lain yang akan bersiaran dengan kita pada malam yang berbahagia ini. Jadi kita penuhkan dulu dengan sedikit zikir di awal ini, insya-Allah. Kita mohon keampunan Allah agar Allah hapuskan dosa-dosa kita yang lampau, sama ada dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Begitu juga Allah lembutkan hati-hati kita, dan Allah berikan kepada kita, dan Allah terima kepada kita hajat-hajat setiap kita untuk kita berada pada tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubatan 'abdiz zalimi لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. Allahumma ya Allah ya Zal Jalali wal Ikram, dengan zikir munajat, dengan sedikit istighfar yang kita mulakan majlis kita pada malam ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita dapat dikikis, dosa-dosa kita dapat digugurkan daripada kehidupan kita yang membuatkan hati kita sentiasa keras, hati kita sentiasa bebal untuk melaksanakan segala perintah Allah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, kita doakan mudah-mudahan pada hari ini Allah berikan kepada kita kelapangan. Dan kalau kita tengok sahabat masa, sahabat ketika, setiap hari boleh dikatakan kita mendengar cerita tentang saudara mara, jiran tetangga, adik-beradik, kawan-kawan, sahabat taulan, bahkan muslimin muslimat di Malaysia ini yang meninggal dunia sama ada kerana COVID-19 maupun dengan penyakit-penyakit yang lain. Apapun seperti yang dimaklumkan oleh sahabat saya, kawan kita di kediaman kita, almarhum Encik Ali bin Mawi yang berumur 76 tahun telah pun kembali ke rahmatullah pada semalam, tak silap saya ya. Jadi katanya diadakan majlis tahlil untuk beliau. Jadi kesempatan ini ayo sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah terlebih dahulu kepada Encik Ali dan juga mereka yang telah mendahului akan kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wa syukrulillah. Syukur pada Allah Azza wa Jal di atas segala apa yang telah Allah kurniakan nikmat kepada kita selama ini. Baik, Muslim Muslimat rahimakumullah sekalian, hari ini tanggal 8 Zulhijjah. Berarti esok 9 Zulhijjah. Kalaulah kita berada di kota suci Mekah, hari ini seluruh jemaah haji Malaysia maupun luar negara yang berada di tanah suci akan bergerak ke Padang Arafah. Bagi mereka yang telah pun sampai, boleh dah imbau kenangan 8 hari bulan Zulhijjah. Kita dah bersiap-siap membawa beg yang kecil untuk kita berada di satu kawasan di antara manasik haji ataupun masyair, tempat yang telah pun disyariatkan, tempat yang telah pun dipersetujui di antara ruang dan perjalanan satu tempoh seorang jemaah haji. Jadi petang ni, maksudnya kalau kita sekarang ni pukul 8 malam, berarti sana pukul 2 petang. Pukul 2, pukul 3, jemaah-jemaah dah mula bersiap-siap nak bergerak ke Padang Arafah. Itu dia cerita dia. Mekah, kita kata di kawasan Masjidil Haram, nak sampai ke kawasan yang namanya Arafah tak jauh, dalam 23-25 km lebih kurang macam tu. So akan bergerak dah hari ni. Jadi malam ni ataupun suasana hari ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin kita nak mengambil sedikit ibrah daripada rentetan manasik haji, perjalanan jemaah haji yang mungkin orang lain juga turut bercerita tentang keadaan dan juga suasana semasa di sana. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, di kesempatan masa yang ada ini, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam tentang perjalanan manasik haji yang saya yakin tahun ni juga di antara tahun impian jemaah haji kita Malaysia, tapi kerana dengan pandemik COVID-19 di saat-saat akhir, kerajaan Arab Saudi menghadkan bilangan daripada puluhan ribuan manusia yang dibenarkan pergi, terutama macam kita dulu katanya 60,000 jemaah haji Malaysia. Tiba-tiba at the end pula di masa yang terakhir itu, kerajaan Arab Saudi telah menetapkan hanya 10,000 jemaah haji dalam satu masa sahaja. Berarti jemaah haji luar tidak dibenarkan. Bukan kita Malaysia saja, maksudnya negara lain pun tak boleh pergi. Jangan kecewa, ya. Sebab tu sahabat saya ada seorang tu, dia dah memang pergi sana, dia jadi mutawif. Dia dah pergi awal lagi. Ditakdirkan bila dah dibuat satu ketetapan oleh pihak kerajaan Arab Saudi, maka dia sendiri, walaupun orang kita Malaysia duduk di tanah Mekah sekarang ni, dia mutawif lah, dia sendiri pun tak boleh buat sebab tidak mendapat kelayakan untuk melaksanakan ibadat haji. Dia bukan tak layak macam mana, maksudnya dia tak dapat keizinan walaupun dia ada visa umrah untuk buat haji dan sebagainya, tetapi kerana dengan kota yang ditetapkan, maka dia tidak dapat melaksanakan. Pun begitu, dia hanya boleh menguruskan urusan korban dan akikah sahaja di sana. Jadi saya tolonglah dia kalau ada orang yang berhajat nak buat korban dengan akikah di Mekah, sebab orang kita sendiri dia duduk di sana, dia tolong buat lah. Jadi saya tolong bantu dia. Yang sebelum ni alhamdulillah dapatlah dekat berapa puluh yang saya punya lah, ada Ustaz Surambi dan sebagainya. Okey, baik, muslim muslimat rahimakumullah sekalian, suka untuk saya cerita tentang kisah besar yang berlaku ketika mana Yaumun Nahar, Yaumut Tarwiyah wa Yaumul Arafah. Masya-Allah tabarakallah. Jadi pada awalnya saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan yang saya sebut awal tadi. Kalau nak ikutkan hari ini jemaah haji bukan Malaysia saja, luar negara yang duduk di kota Mekah akan bergerak ke Padang Arafah. Baik, kalau kita tengok maksud Arafah. Arafah ini pendapat pelbagai, tetapi apa pun dalam kamus Ma'ani, kamus bahasa Arab, disebut Arafah disandarkan kepada satu bukit yang dikenali sebagai bukit yang kita sebut Jabal Rahmah. Ataupun kalau bahasanya yang Arafah itu tempat pertemuan Nabi Allah Adam dan juga Hawa, walaupun ada berselisih pendapat para ulama. Okey, tak apa, itu diambil sebagai nama Arafah. Ada yang kedua disebut tentang apabila malaikat Jibril menceritakan kepada Ibrahim, Sayyidina Ibrahim atau Nabi Ibrahim tentang manasik haji, maka Nabi Ibrahim menyatakan bahawa
aku telah mengetahui dan aku tahu tentang perjalanan jemaah haji. Begitu juga dalam satu keadaan yang lain, bila mana Jibril ceritakan kepada Nabi tentang perjalanan haji, maka Nabi sebut Araftu bersandarkan kepada peristiwa yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalam. Maka itu nama tempat Arafah. Jadi, sahabat rahimakumullah sekalian, kemuncak haji itu ialah Arafah. Seperti mana sabda Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Maksudnya ialah kemuncak haji itu adalah di Arafah. Sebab tu di antara rukun, di antara syarat sah seseorang untuk melaksanakan ibadat haji, mesti berwukuf di Arafah sebelum, dalam keadaan kita kata pada 9 Zulhijjah, sebelum gelincirnya matahari. Sebab sebelum gelincir matahari, semua orang mesti kena berada di sana. Dan yang paling penting, selepas gelincirnya matahari adalah tempoh semua untuk berwukuf, iaitu kita nak kena berhenti seketika, angkat tangan bermunajat kepada Allah. Dan kalau waktu tu menangis pun ada kita. Ada yang orang kata apa, bukan menangis sebab sedih, menangis sebab dengan keadaan seluruh umat ketika itu yang berada di padang Arafah, yang angkat tangan, yang duduk di tengah padang pasir yang panas, yang kering kontang itu, menadah tangan ke langit untuk berdoa daripada zuhur sampailah ke maghrib. Masya-Allah tabarakallah, di antara waktu ruang mustajab doa. Tu kalau kita berada di padang Arafah. Kalau kita ada di Malaysia, kita ambil kesempatan waktu tu, kita sama-sama tanda tangan, kita doa pada Allah banyak-banyak. Mudah-mudahan apa yang berlaku sepanjang setahun dua ini, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita sesuatu yang boleh menggembirakan jiwa kita. Tadi saya kongsi dengan sahabat-sahabat saya di Facebook, di IG. Kalau tuan-tuan ikut saya punya Facebook dan IG, saya kongsi kan tentang doa ni. Kita pun doa tiap hari, ya Allah, kurniakan aku rezeki yang baik, berikanlah aku jalan keluar daripada kesulitan, berikanlah aku kelapangan daripada sebarang yang boleh membimbangkan dan juga boleh menyesakkan dada dan juga kita punya perasaan ni. Ya. Tiba-tiba bangun pagi tadi tuan-tuan, dapat satu notifikasi. Dia tulis apa ayat tu saya tak ingat. Macam istilahnya pembayaran. Pembayaran itulah pembayaran untuk anda. Lepas tu kita pun, siapa pula bayar apa ni? Kita pun tak apalah, buka lah dalam akaun kita, online buka. Sahabat, tuan-tuan perempuan, ni cerita betul ni. Ada sejumlah lebih kurang RM10,000.00 RM10,000 dalam akaun saya. Terkejut tuan-tuan. Siapa nak bagi 10,000 tu? Gaji pun tak sampai banyak tu. Terkejut saya. Siapa tu dalam keadaan ni? Duit raya apa aku dapat ni? Sampai banyak ni. Untuk terbangun sekejap. Termenung. Tengok balik sekali lagi. Betul ke ni? Tak lagi scammer boboh pula duit apa ni masuk kan? Tengok betul. Dan adalah dia punya description tu. Cuma saya tunggu dulu. Saya kata kalau betul orang ni salah masuk, mesti dia akan berhubung balik. Takkanlah nak bagi free macam tu tuan-tuan. Adakah tuan-tuan nak masuk dalam akaun saya nilai banyak tu? Seronok lah kalau saya ceramah malam ni dapat banyak tu. Ini cerita tuan-tuan ya. Baik. Tentang apa? Tentang tadi doa. Baik. Selama ke tengah hari sikit tu, adalah seorang telefon. Dia cerita panjang lah. Dia kata dia daripada syarikat sekian. Anak buah dia melakukan satu transaksi tetapi tersilap kepada penama sekian. Lepas tu dia kata dia dapat kesan nama ni jatuh kepada Ustaz Nabil. Dia berhubung dengan saya, dia minta izin pada saya untuk saya kembalikan balik duit tu. Kalaulah saya ni perompak yang masyhur, yang bertauliah, saya tak bagilah. Oh, mana boleh 10,000 masuk senang-senang. Kan? Kita bagi balik lah. Bukan hak kita pun, bagi balik lah. Ya? Pendek ceritanya dan sat lah. Dan sat lah merasa jadi kaya tu dapat 10,000. Sat je lah. Tak lama, sat je. Baik. Kadang-kadang saya fikir balik. Ada hikmah kuat aku ni. Bila Allah uji macam ni. Okey. Baik, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian. Kita cerita tadi tentang Arafah. Tentang doa. Okey. Baik, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian. Kita tahu cerita tentang Arafah. Cerita tentang Yaumut Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Dan kita tahu tentang Yaumun Nahar. Adalah cerita sepanjang kisahnya Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Baik. Muslimat rahimakumullah sekalian. Hari Tarwiyah disebut sebagai hari yang membuatkan kita berfikir dan kadang-kadang boleh membuatkan nilai keraguan itu. Tarwiyah ni daripada perkataan yurawi. Dia orang kata apa? Dia main set betul ke tak? Bukan was-was. Dia tak berapa nak tetap pada keadaan. Ceritanya bila malam 8 hari bulan itu Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih Nabi Allah Ismail, anak dia. Dalam keadaan, kalau kita tengok balik sejarah,
bahawa Nabi Allah Ibrahim bukan tiap-tiap hari duduk dengan Siti Hajar, dengan Nabi Allah Ismail. Maaf tuan-tuan, baru lepas buka puasa. Dia main belah hak ni angin, main nak tu kan. Okey. Dalam situasi tu, cuba tengok bagaimana satu perasaan ayah dengan anak yang jarang-jarang jumpa ni, rindu tuan-tuan, ya. Tiba-tiba ada perintah daripada Allah untuk dikorbankan anak yang disayang. Dah lah tuan-tuan dan puan-puan, kalau tengok balik sejarah, Nabi Allah Ibrahim kahwin dengan Siti Sarah lama, panjang usianya. Bayangkan, tak dapat dan tak dikurniakan zuriat. Tapi Nabi Allah Ibrahim tak pernah meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang penting tuan-tuan dan puan-puan. Dia tak pernah tinggalkan doa untuk setiap apa yang disebut. Dalam surah As-Saffat ayat 100 dan 101, Nabi Allah Ibrahim sentiasa mengamalkan doa. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepada aku zuriat aku, yakni anak aku di kalangan, dan golongkan aku di kalangan orang yang soleh. Kata Nabi Allah Ibrahim, doa pada Allah. Begitu juga dengan Sarah, doa juga kepada Allah. Tapi tak dikurniakan anak. Sehinggalah ayat 101 Allah sebut apa? Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka berikanlah kabar gembira kepada Ibrahim bahawa isterinya Hajar akan melahirkan seorang anak lelaki yang namanya Ismail. Yang mana sifat Ismail ini iaitu bighulamin halim. Dengan seorang anak, seorang baby yang bersifat halim. Halim ini kalau nak diterjemahkan, dia bersifat orang yang sabar, orang yang hati baik, akhlak mulia, dadanya, orang kata apa, sentiasa berlapang dada, orang yang boleh memaafkan orang lain. Masya Allah, tabarakallah. Macam isu sekarang ni tuan-tuan, kalau buka kan, tengah duk bergolak antara isu apa? UEL, bukan EPL bola. EPL English Premier League bola. UEL Ustaz Abid Liu dengan Caprice, rappers dengan Caprice. Tak apalah, kita doa yang baik-baik lah. Kita tak tahu apa isu yang sebenarnya, cuma yang penting bincang. Jangan guna media sosial. Jangan. Media sosial ni kita duk sembang dua orang, hak yang lain duk campur kat bawah. Duk komen tu. Hak tu yang jadi cacah merbah tu. Bukan takat kutia sup, kutia goreng, kutia bawang. Habis semua, rosak kan. Biar berdua tu jumpa, settlekan dengan baik insya-Allah. Okey, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Sekarang ni ada friendly Manchester lawan Derby County. Malaysia Manchester tengah leading 1-0. Saja masuk cerita aja. Baik, iklan. Sahabat rahimakumullah sekalian. Okey, kita sambung cerita kita tadi balik. Kalaulah Nabi Allah Ibrahim yang kahwin lama dengan Siti Sarah tak dapat anak, mereka berusaha tanpa ada putus asa. Saya nak bawa pada tuan-tuan, ni satu sifat yang perlu kita ikut. Macam mana Nabi Allah Ibrahim dengan Siti Sarah ni yang bertahan lama, sabar mereka menanti sehingga Allah kurniakan zuriat. Bukan dengan Sarah pada awalnya, tetapi Allah kurniakan kepada Ibrahim melalui pemilihan Sarah yang Allah ilhamkan kepada mereka. Dengan izinnya isteri itu, maka diberikan keizinan kepada Ibrahim untuk kahwin dengan pembantu kepada Sarah, iaitu Hajar. Allahu Akbar. Tengok tuan-tuan, ni saya nak bagi tip ni. Kita ni suami-suami kena buat baik kat isteri. Yang tonton saya ni semua orang lelaki. Jadi tolong balik buat betul-betul kat bini kita tau. Bini-bini semua tak tengok ni. Bini tengah duk masak. Penat dia pun masak tadi, makan. Lepas tu esok nak sahur lagi, nak puasa kan, nak puasa Arafah pula. Okey, kita buat macam ni. Kita layan isteri kita sampai habis. Dia nak tomeh, kita bagi tomeh. Dia nak Habib Jewels, bagi Habib Jewels. Dia nak Arianu, bagi kat dia semua. Farihat, bagi semua. Kalau yang mampulah. Tengok macam mana Nabi Allah Ibrahim layan Siti Sarah dengan baik. Sampai Sarah kata, abang, kita dah lama kahwin, tak dapat juga anak. Kahwinlah seorang lagi, kok Allah kurniakan zuriat. Kan? Hati seorang isteri ni, dia pun nak timbang juga anak tu. Apa yang berlaku? Ibrahim kahwin dengan Hajar. Tuan-tuan puan-puan, bila kahwin dengan Hajar, takdirnya Allah mengurniakan seorang anak lelaki yang tadi. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka berilah kabar gembira kepada Ibrahim bahawa Hajar ini akan dapat seorang anak. Maka Sarah pun tumpang juga dapat anak.
Walaupun bukan daripada zuriat dia, bukan daripada dia dengan Ibrahim, tapi sebab dimadukan dengan Hajar tadi, maka dapatlah seorang budak, seorang anak. Walaupun ketika itu Nabi Ibrahim umurnya yang disebut oleh para mufassir bahawa umur Nabi Allah Ibrahim telah menjangkau ke 86 tahun. Kita 40 pun tak cukup baik, nak kerja nak masuk gear 2, gear 1 pun tak lepas lagi. Faham tak faham sudah? Jangan marah saya. Relax. Kalau boleh buh gear 3 tu lagi cantik kan. Sekali harung je kiri kanan. Tambah-tambah kalau boleh kahwin online. Jadi kena pastikan para suami semua yang duduk tengok online tu takut-takut dia online kot lain. Gurau je tuan-tuan. Baik, sahabat rahimakumullah sekalian, apa yang berlaku? Nabi Allah Ibrahim sabar dengan Siti Sarah sehinggalah dikurniakan pilihan yang kedua, iaitu Hajar, dapat anak yang comel. Masya-Allah, tabarakallah. Tengok itu dia maksudnya sabar dalam keadaan dia berusaha, bermunajat dan tak tinggalkan Allah Ta'ala. Kita pun sama tuan-tuan dan puan-puan. Dalam hidup ni, kita dalam keadaan kita diuji, tolong jangan tinggalkan Allah. Ya. Baik, seterusnya, bila dilihat dalam keadaan, bila dah dianugerahkan kepada mereka hubungan suami dan isteri, dapat pula anak lelaki tadi, apa yang berlaku ialah Hajar dan Ismail diperintahkan Allah untuk ditinggalkan di satu kawasan yang tandus, yang kering kontang, yang jauh daripada tempat Nabi Allah Ibrahim tinggal bersama dengan Sarah. Tuan-puan, Sarah duduk di Mesir, kan? Hajar ditinggalkan di kota Mekah ataupun fi ardi Bakkah. Ketika itu tandus kering, tidak ada apa-apa. Walaupun orang sebut, dalam sejarah disebut bahawa ada beberapa penempatan Arab Badui dan Yahudi yang tak duduklah dekat dengan kawasan itu. Duduk di kawasan lain sebab fi ardi Bakkah, kawasan lembah, kawasan yang memang orang kata apa, cerunan di antara kawasan lorong-lorong bukit yang tak ada apa-apa. Melainkan kawasan lain yang ada wadi, yang ada tumbuh-tumbuhan. Situ tempat penempatan masyarakat awam. Baik, apa yang berlaku? Ditinggalkan Nabi Allah Ismail dengan ibundanya iaitu Hajar. Dalam masa yang sama, setelah meninggalkan mereka, Nabi Allah Ibrahim pun berjalan untuk pulang. Ketika itu bayangkan, baru jumpa, baru kahwin, bini nombor 2. Bini muda. Bini muda. Diperintahkan Allah untuk ditinggalkan. Kita bukan dekat bini bunda, bini tua macam kahwin dulu pun seminggu tak lepas tangan lagi, kan? Rambut pun basah lalu, kan? Itu kita. Bayangkan Nabi Allah Ibrahim diperintahkan. Ini ujian. Saya nak sebut dalam, sebelum kita nak sambut tentang hari raya, tambah-tambah isu Arafah, kan saya sebut tadi, kita nak tengok macam mana kisah ini disandarkan kepada Nabi Allah Ibrahim yang disebut oleh Allah sebagai Khalilullah. Inilah tuan-tuan dan puan-puan, hebatnya Maha Suci Allah. Ketika mana Allah meletakkan sendiri gelaran itu di dalam surah An-Nisa ayat 125. Allah sebut apa? Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Sadaqallahul azim. Dan kata Allah, dan tidak ada lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya, yakni mengikhlaskan kepada Allah, yakni Islam itu, dan dia berusaha untuk mengerjakan kebaikan, dan ia pula mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim yang lurus, berlandaskan kepada syariat, yakni tauhid kepada Allah Azza wa Jal. Dan kerana itulah Allah menjadikan Nabi Ibrahim kesayangannya, Khalilullah, gelaran istimewa Nabi Allah Ibrahim oleh Allah sendiri. Sebab sebut Khalilullah, gelaran itu kepada Nabi Allah Ibrahim. Sebab daripada kecil dia diuji. Tapi hebatnya Nabi Allah Ibrahim mencari kebenaran demi kebenaran untuk membawa dia dengan kaumnya kembali kepada Tuhan. Baik, balik kepada cerita kita tadi. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim diuji pula bila nak balik meninggalkan Nabi Allah Ismail dengan Sarah, dengan Hajar, dalam keadaan dia baru kahwin, dapat anak, nak kena tinggalkan pula. Sedih dalam hati sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian. Ketika itu dia langsung tidak menoleh kepada Sarah dan juga tidak menoleh kepada Hajar dan juga Ibrahim sebab dia sedih. Dalam masa yang sama Hajar tanya, wahai abang, macam itulah kan, wahai Ibrahim, ke mana kau nak pergi? Kamu nak tinggalkan aku begini? Nabi Allah Ibrahim meneruskan perjalanan, meneruskan langkah dia, tidak menoleh ke belakang. Sehinggalah Nabi Hajar bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, adakah ini di antara perintah Allah untuk kamu lakukan? Maka Nabi Ibrahim pun menjawab, ya, aku mendengar jawapan ini dan aku menjawabnya, itulah urusan aku dengan Tuhanku, ataupun inilah perintah Allah untukku melaksanakannya. Maka dia pun yakin, dia kata tak apa, pergilah. Dalam perjalanan itu Nabi Allah Ibrahim dah semakin jauh, maka dia pun mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah. Tuan-tuan, dalam surah Ibrahim ayat 37,
Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ni kita nak kena tengok tuan-tuan dan puan-puan, ya. Bila kita tengok dalam situasi kita hari ni, kalaulah keberkatan dalam di bumi Mekah itu sebenarnya berlandaskan kepada satu, memanglah kita kata keizinan Allah, tapi di atas keberkatan doa para anbiya kita terdahulu. Di antara doa Nabi Allah Ibrahim ketika dia nak meninggalkan Siti Hajar dan juga Ismail itu, dia sebut apa? Dia sebut dalam doanya yang panjang, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Sadaqallahul azim. Surah Ibrahim ayat 3, ayat 37. Maksudnya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku meninggalkan sebahagian daripada keturunanku di dalam satu kawasan lembah yang kering kontang, tidak punya apa tanaman, berdekatan pula dengan rumahmu yang suci, iaitu Baitullah, agar mereka mendirikan solat, bahkan menjadikan sebahagian penduduk yang berada di sekitarnya cenderung untuk sama-sama mendirikan solat, dan kurniakan kepada mereka rezeki daripada buah-buahan, serta mudah-mudahan melahirkan kepada mereka rasa syukur kepadamu ya Allah. Itu doa Nabi Allah Ibrahim. Nampak tuan-tuan? Konteks yang kedua, Nabi Allah Ibrahim diuji sekalipun, Nabi Allah Ibrahim tidak pernah meninggalkan Allah. Bahkan Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah. Ini konteks kita tuan-tuan dan puan-puan, kita diuji. Sama ada kita diuji dalam keadaan pendapatan kita terjejas, mungkin ada bisnes kita pun terpaksa ditutup, ada yang drop dan sebagainya. Pun begitu yang saya sebut di awal tadi, ada yang meninggal dunia, ada yang sakit. Sahabat, jangan tinggal Allah. Allah yang bagi segala-gala. Ar-Razzaq itu Allah Ta'ala. Allah yang bagi rezeki. Minta pada Allah, doa pada Allah, mohon pada Allah. Allah takkan sia-siakan setiap daripada kita. Percayalah tuan-tuan, saya tidak pernah menganggap bahawa doa itu adalah doa yang sia-sia. Melainkan kita buat dosa, kita buat benda yang boleh meletakkan doa itu terhijab ataupun terhalang, yang menyebabkan kadang-kadang kita minta sampai kita putus asa. Tapi kena ingat, doa ni tak semua kita minta hari ni kita minta, hari ni juga kita dapat. Hari ni kita minta, esok kita dapat. Tak semua doa yang macam tu. Melainkan orang yang baik amalnya, soleh pekertinya, insya-Allah Allah tidak akan menghijab. Bahkan saya sebut tadi, di antara waktu mustajab doa, sebab selalunya orang pergi Mekah pergi cari tempat yang mustajab doa, depan Multazam, di Hijr Ismail, dalam kawasan Kaabah, dalam kawasan Masjidil Haram lah. Kawasan Kaabah, masuklah Kaabah pula. Dalam kawasan Masjidil Haram, itu di antara tempat yang mustajab doa. Angkat tangan berdoa. Di Gua Hira tidak ada yang disandarkan kepada tempat mustajab doa, tapi tempat itu tempat Nabi bermunajat pada Allah Azza wa Jal. Okey, baik. Kita walaupun tak dapat pergi Mekah tahun ni, tapi kita masih ada ruang waktu yang mustajab doa, iaitu ruang waktu ketika terbukanya langit pada waktu seluruh umat Islam berwukuf di kota Arafah ataupun di padang Arafah. Jadi kita ambil peluang ketika di padang Arafah kena doa. Sebab khairud doa yaumul Arafah, kata Nabi SAW. Sebaik-baik doa adalah waktunya ketika berada pada padang Arafah. Jadi kita kena ambil peluang ni sahabat rahimakumullah sekalian. Esok bukan lusa. Esok. Hari ni dah 8 Zulhijjah, esok 9 Zulhijjah. Kalau hari ni semua jemaah dah nak mula bergerak ke padang Arafah, maka kita pun kena bersiap siaga. Kalau boleh malam ni ajak semua adak-beranak kita puasa. Cantik. Sama-sama kita nak buka puasa, sama-sama kita tadah tangan, kita aminkan doa. Tapi lagi cantik sebab kalau nak ikut waktu wukuf di Arafah, yang tepatnya pada waktu tergelincirnya matahari di waktu zuhur sana, lebih kurang dalam pukul 2 di waktu sana, ataupun pukul 1, pukul 2 lah, pukul 1, pukul 2. Sini waktu pukul 7 ke 8, sehinggalah ke tengah malam. Jadi sahabat-sahabat, ambillah peluang. Esok gelincirnya matahari, maksudnya time nak dekat buka puasa tu kan, di antara waktu yang mustajab doa sampailah tengah malam. Ambillah peluang untuk kita bermunajat pada Allah Azza wa Jalla. Okey, insya-Allah. Gitu. Baik. Seterusnya sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, cuba tengok pula apa yang berlaku kepada Hajar dan juga Ismail. Ni nampak tak? Saya nak sebut pada tuan-tuan peranan ahli keluarga. Masya-Allah tabarakallah. Sebab tu Allah abadikan kisah ini di dalam Al-Quran.
Tengok pula ketika mana Hajar ditinggalkan oleh Ibrahim. Konteks ni kena faham. Kadang-kadang orang yang memikirkan dengan logik akal. Tambah-tambah 3 tahun lepas tak silap saya. Apa kak cik tu? Nama dia? Siti Kasim. Siti Kasim. Tuan-tuan kena ikut. Kan? Kesian kat dia kan? Dia berfikir menggunakan logik akal. Dia kata apa? Ibrahim tak ada perasaan seorang bapa. Dah lah dapat anak. Bunuh anak dia pula. Bukan bunuh. Dia diperintahkan untuk mengorbankan anaknya. Sembelih. Bunuh kita pitikam. Sembelih kena potong halqum dia. Tapi tak sampai hatilah Nabi Allah Ibrahim nak buat kerja gila macam tu. Kan? Kita baca balik ceritanya. Perasaan ayah ni, Allahu Akbar. Tuan-tuan cuba tengok balik dalam Quran. Cuba tengok ketika mana dalam surah, Allahumma shalli surah As-Saffat. Tak silap saya. Betul, surah As-Saffat. Ayat 102 yang saya baca tadi. Sambungan daripada ayat tadi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Bukan. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ayat tu, ayat yang 102 daripada surah As-Saffat. Ketika mana disebut bahawa ketika mana sampai masa Nabi Allah Ismail dah mampu untuk berjalan bersama ataupun berusaha bersama-sama dengan Ibrahim. Maksudnya ketika mana Nabi Allah Ismail dah tahap baligh. Dia boleh berfikir dengan akal yang waras untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Ketika itu disebut sebagai dia telah baligh, dia telah aqil. Ketika itulah Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak dia. Okey, tapi sebelum tu kita tengok balik bagaimana Hajar pula ditinggalkan di Bakah, di ardu, di bukit ataupun di tanah yang kering kontang, tandus, yang tidak ada apa-apa. Tetapi seorang ibu yang cekal jiwanya tidak hanya merintih, apa orang kata apa lagi? Macam duduk, istilah apa? Itulah aku tinggal seorang-seorang. Orang panggil apa? Meratap pun lebih kurang macam itulah kan. Itulah aku duduk seorang-seorang, tahun ni tak ada siapa nak main tengok aku. Macam itulah kan. Dia macam mengeluh macam kita lah kan. Kalau tak puas hati kat orang, media sosial, Facebook. Bersama Ustaz Nabil, jom kita kutuk sama-sama. Siapa ni tak puas hati ni dekat kerajaan, dekat mana? Kita bukan lain. Kan? Tak puas hati kat korang lah, tak puas hati kat korang ni lah. Ni satgi ada, tak puas hati Ustaz Nabil cakap pandai. Kena juga kita cakap ni. Tak apalah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi tengok apa yang berlaku pada Siti Hajar. Siti Hajar tidak berputus asa. Siti Hajar berusaha untuk menjaga dan membesarkan anaknya. Masya Allah, tabarakallah. Ketika mana bekalan sudah semakin hampir habis, Siti Hajar berlari-lari mencari kawasan untuk mendapatkan sumber bekalan. Diceritakan bahawa Hajar berlari daripada Bukit Safa sampai ke Bukit Marwah. Safa, Marwah kan, lari-lari kan. Sehinggalah dia nampak satu mata air yang terbit ataupun yang keluar, yang muncul di kaki Nabi Allah Ismail ketika mana Ismail menghentak-hentakkan kaki. Ada riwayat kata Jibril ataupun ada malaikat yang datang, dia memecahkan satu kawasan sehingga terperciknya air dekat situ. Ketika mana dalam situasi itu Nabi Allah Siti Hajar pun berlari-larilah untuk mendapatkan air tadi dalam keadaan dia cuba untuk mengepung air tadi. Dalam bahasa Arab disebut sebagai zam-zam. Kepung. Zam tu zam-zam, kepung-kepung. Sebab itulah Nabi Muhammad menyebut bahawa semoga Allah merahmati Ummu Ismail, mak kepada Ismail. Kalau tak kerana dengan mak dia yang buat macam tu, nescaya dia akan menjadi ma'an muayyanan, air yang akan terus mengalir. Maksudnya akan jadi sungai, mungkin akan menjadi lembah, mungkin kalau tidak dikepung air itu. Jadi bila dikepung tu, zam-zam tu, maka jadilah satu kelompok yang telah pun dapat dikeluar tu, ada kat satu kawasan saja. Boleh ambil kat situ saja. Masya Allah, tabarakallah. Baik, nampak tak tuan-tuan? Maksudnya peranan isteri tu ada. Kita pun dalam konteks kita hari ni diuji, ambil balik peranan ini. Kalaulah suami kita hilang kerja sebagai contoh, kalau yang si isteri yang tidak bekerja di rumah, kita tolong sama-sama suami kita. Kita usaha bersama-sama. Saya yakin para ibu di luar sana yang menonton saya, kan, makcik-makcik semua, cik puan semua, bahkan bakal bergelar para isteri pun, insya-Allah kita telah cuba mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang sedia untuk membantu. Tidak banyak untuk mengeluh, tak banyak untuk nak orang kata apa, nak cari kesibukan yang ada pada mak kita, isteri kita, suami kita.
anak-anak kita, tak payah. Bentuk diri kita sendiri. Tengok Hajar tadi. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita tengok yang seterusnya. Bila mana Nabi Allah Ibrahim meninggalkan Ismail dan juga Hajar, Hajar tak duduk saja. Hajar ikhtiar, berusaha untuk jaga keluarga dia. Baik, seterusnya, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Allah Ibrahim yang dah lama tak jumpa Ismail ni, datang jumpa Ismail dalam keadaan ketika ayat tadi, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika mana Ismail mampu untuk berusaha ataupun melakukan sesuatu dengan bersama Ibrahim, ketika itu disebut sebagai Ismail ni dah sampai akil baligh, dia dah boleh dah nak membezakan apa semua tu. Qala inni ara fil manam anni azbahuka fanzur ma satara. Ni watak seorang ayah yang hebat. Kita dalam situasi pandemik COVID-19 ni yang duk banyak isu ya. Tuan-tuan perempuan boleh tengok balik kan. Kalau kita sebut tentang kerja, disebut oleh satu kajian hampir 600,000 orang yang berada di seluruh Malaysia hilang pekerjaan sepanjang PKP ni. 600,000, bukan sikit. Hampir 1 juta masyarakat kita yang hilang kerja. 79% dalam sektor-sektor besar, terutama di dalam 5 buah negeri telah mencatatkan di antara pemecatan ataupun pembuangan kerja yang paling banyak dalam sektor pelancongan, dalam sektor perhotelan, dalam sektor perniagaan, sektor-sektor utama. 79 negeri. Kuala Lumpur, Selangor, Johor, tak silap saya, Negeri Sembilan, lepas tu Penang. Penang dengan Kedah. Tu negeri yang paling banyak dicatatkan tentang pembuangan pekerja. Insya-Allah, tabarakallah. Kita tahu, sebab tu yang isu macam-macam ni kan. Hak nu tak puas hati, bergaduh suami isteri, bunuh diri dan sebagainya. Kita jadi macam runsing. Sepatutnya kita tengok contoh. Ni contoh. Sebab tu Quran ini adalah panduan yang terbaik sepanjang zaman. Kita jadi apa masalah sekalipun, tengok Quran balik. Tengok hadis Nabi SAW. Situlah ada panduan. Takkan lari dalam hidup kita ni. Allah dah berikan kepada kita contoh untuk kita ikut. Baik, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Ketika mana Nabi Allah Ibrahim bertemu dengan Ismail dalam situasi lama dah tak jumpa, rindu di hati ni. Bila jumpa pula, Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih, mengorbankan anak yang dia sayang. Takkanlah ayah ni sanggup buat. Kalau betul lah ayah ni zalim, malam tu juga ambil pisau sembelih lah cerita dia. Tapi Nabi Allah Ibrahim menanti sehingga betul-betul diyakini. Waktu itulah didatangkan satu, dia berfikir, adakah mimpi itu mimpi yang benar? Adakah mimpi itu sebagai satu perintah? Adakah mimpi itu perlu aku laksana? Tu. Datang pula hasutan daripada syaitan. Hang, janganlah ikut. Takkan hang tak sayang anak hang. Dia main macam-macam dah ni. Tu yang namanya tarwiyah. Yurawa. Maksud yurawi tu. Dalam keadaan Nabi Allah Ibrahim berfikir, lepas tu pula ada unsur-unsur keraguan yang ditimbulkan dalam penentuan tentang perintah Allah ini. Sehinggalah pada 9 Zulhijjah Allah menjelaskan kepada Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam tentang perintah yang perlu dia laksanakan. Sehingga mana ayat tadi, falamma malahu ma'ahu saya qala inni azbahuka inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Kata Nabi Allah Ibrahim, macam mana ni anakku, bila Allah dah suruh aku ni, perintahkan aku untuk sembelih engkau, apa pandangan engkau? Nampak? Si ayah sembang dengan anak, bukan sembang Upin Ipin, bukan sembang apa orang panggil ni, Omar dan Hana. Kan? Macam itulah hebatnya Nabi Allah Ibrahim, sembang tentang perintah Allah. Kata Nabi Allah Ismail, tuan-tuan, ayat ni cukup menyentak hati seorang ayah. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kata Nabi Allah Ismail kepada Nabi Allah Ibrahim, tak kala diberikan perintah untuk menyembelih, bukan orang lain, diri dia. Allahu Akbar. Hebatnya seorang anak yang memang Allah kurniakan kepada mereka anak yang hebat, Ismail ini. Ya, tuan-tuan perempuan yang dirahmati, bighulamin halim tadi yang disebut dalam Quran. Sifat yang baik, sifat yang lemah lembut, sifat yang boleh maafkan orang. Allahu Akbar. Disebut dekat ayah dia, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayah, engkau laksanalah, engkau turutilah perintah Allah.
satajiduni insya-Allah minas sabirin. Nescaya engkau akan mendapati aku di kalangan orang yang sabar. Nampak tak tuan-tuan? Kalaulah kita di kalangan ahli keluarga yang dibentuk dengan nilai kesabaran, nescaya apa yang jadi dalam hidup ini, kita mampu meraih keridaan Tuhan kerana dengan nilai sabar tadi. Tolong cerita dekat anak-anak kita untuk kita lahirkan bighulamin halim, generasi yang bersifat halim ini, seperti mana Nabi Allah Ismail yang dicatatkan di dalam Al-Quran. Kerana kesabaran Ibrahim menanti zuriatnya. Masya Allah, tabarakallah, hebat tuan-tuan. Ni kita nak bawa, nak timbulkan. Dan hari ni hari Tarwiyah, esok hari Arafah. Kita doa pada Allah, mudah-mudahan kalau dah terbit anak tu tak apa, kita doa pada dia. Kan? Tambah-tambah sebelum tidur tu pi usap kepala dia, baca doa sikit, tiup kat kepala dia. Janganlah umur 18 hampa pi tiup atas kepala dia. Rambut cacok macam tu pi tiup rambut dia pula. Jadi yang tu, dia marah. Kan? Elok-elok lah, elok-elok. Okey. Baik, sahabat rahimakumullah sekalian. Nampak? Ini di antara cabaran kepada Nabi Allah Ibrahim. Dan yang paling penting saya nak sebut tuan-tuan dan puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian, sepanjang perjalanan untuk menyembelih anaknya itu, didatangkan godaan demi godaan. Tetapi mereka tetap kepada pendirian sehingga mana mereka melaksanakan tuntutan ini ataupun perintah ini tanpa rasa ragu-ragu. Bahkan di saat Nabi Allah Ibrahim menyembelih Nabi Allah Ismail, Allah telah menggantikan dengan satu ganti yang hebat. Tuan-tuan, puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian. Sebab tu kalau kita tengok manasik haji Arafah, tempat yang Nabi Allah Ibrahim diceritakan tentang manasik haji oleh Jibril, Nabi Muhammad SAW juga berada di padang Arafah ketika mana Hajjatul Wada' menyampaikan peristiwa besar penutupan kepada penyampaian kehidupan Islam itu kepada seorang Muslim, di mana ayat yang diturunkan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Yang kedua, kita tengok bagaimana seterusnya perjalanan mereka untuk berada di satu kawasan ketika mana dalam nak proses nak pergi menyembelih, sampai di satu tempat didatangkan gangguan oleh syaitan laknatullahi alaihim. Nabi Allah Ibrahim mengambil batu dan membaling kepada syaitan tadi. Itulah di antara konsep jamrah. Kita pergi ke Mekah, nanti tuan-tuan akan sampai di sana, kita berwukuf di Arafah semalam 2, kemudian kita akan bermabit, bermalam sekejap di Muzdalifah, kutip batu, kemudian kita akan bergerak ke Mina. Kita akan duduk di Kemah Putih. Masya Allah, tabarakallah. Saya tak boleh tuan-tuan, rindu. Tahun 2010 saya pergi. Masa ketika saya buat laporan haji bersama dengan TV Al-Hijrah tahun 2010. Tu kenangan lama. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat saya Ustaz Helmi dah pernah pergi tu. Kemudian mungkin tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan haji semua pernah pergi tu. Masya Allah, tabarakallah. Okey. Tengok di jamrah tu tempat kita nak baling batu. Dia punya tamsilan, kita nak ambil ibrah bagaimana Nabi Allah Ibrahim ketika nak melaksanakan tuntutan itu didatangkan gangguan. Kita hantar batu, jangan baling sampai selipar. Cukuplah baling batu je. Tanda kita ikut sunnah Nabi Allah Ibrahim. Sampai kalau tuan-tuan perasan di Jamarat tu ada satu bukit, ada satu kubah, ada satu macam masjid tu belah kiri. Saya pun nak cerita pun tak nampak gambaran. Sebab kita pitong tu ada mungkin nanti Mutaif akan sebut di sini tempat berlakunya penyembelihan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Tu tempat dia. Dikatakan di situ. Okey. Baik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, konklusi umum sebelum kita nak tutup majlis kita sebelum dah insya-Allah ni. Baik, sahabat rahimakumullah sekalian, setiap kita pasti akan diuji. Tetapi ingat kata Nabi, inna asyaddan nasi bala'anil anbiya summal amsal fal amsal. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehebat-hebat ujian seorang manusia itu tidak lain tak bukan ialah kepada para nabi, kemudian kepada yang semisal dengannya dan yang semisal dengannya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sahabat muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, jangan kita keluh kesah, jangan kita resah, jangan kita gelisah, jangan kita tak puas hati, duduk tak senang. Ingatlah kalau kita ni Allah uji sikit je baru, ujian kepada para nabi lebih jauh dahsyatnya. Tengok macam mana Nabi Allah Ibrahim tadi. Tapi hebat tuan-tuan, sebab tu sebut Khalilullah. Kita nama Muhammad Khalil, tapi Khalil kepada isteri je lah, kekasih isteri je lah. Nak jadi Khalilullah ni penting tuan-tuan ya. Mudah-mudahan kita mengambil ibrah. Kita dah berada pada hari Tarwiyah, esok Yaumul Arafah, kemudian seterusnya Yaumun Nahar, hari yang kita ambil kisah besar Nabi Allah Ibrahim menyembelih ataupun mengorbankan anaknya Ismail yang digantikan dengan kibash, seekor kambing yang besar. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan, ibadat kita tahun ni kita terima. Dan kalau nak ambil dia punya ibrah besar daripada peristiwa itu, tuan-tuan buatlah ibadat korban tahun ni. Kalau boleh buat setahun sekali, Masya Allah, tabarakallah, hebat tuan-tuan.
Kita bukan buat setiap minggu, bukan buat setiap bulan. Setahun sekali saja. Itu pun kalau diizinkan Allah panjang hayat kita. Bahkan Allah bagi keizinan kepada kita, kita buat sepanjang hari yang namanya Yaumun Nahar hinggalah Ayyamut Tashriq. Daripada 10, 11, 12 dan 13 pada petang sampai asar saja waktu untuk kita buat korban. Jadi tuan-tuan, kalau nak buat korban lagi, cepat-cepat mendaftar. Mungkin ada lagi yang dah buka. Saya pun tanya kawan saya tadi, dia kata hari ni mungkin boleh lagi. Esok takut tak sempat dah. Jadi kalau ada yang nak, boleh berhubung dengan saya. InsyaAllah kita cuba untuk sampaikan hajat tuan-tuan dan puan-puan. Nak buat korban akikah tak apa. Akikah dia sepanjang masa. Cuma akikah kalau kita nak buat di kesempatan Hari Raya Zulhijjah ni, Hari Raya Korban ni pun boleh, tak ada masalah. Nak buat tu lain pun tak kisah. Nak binatang pun terhad kepada apa yang kita telah putuskan dalam syariah, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, baik. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan bertepatan dengan kita berada pada Yaumut Tarwiyah dan kemudian seterusnya Yaumul Arafah wa Yaumun Nahar. InsyaAllah, semoga Allah terima amal kebajikan kita. Allah bersihkan jiwa kita daripada kotoran mazmumah. Karat-karat yang tak elok tu Allah buang. Kemudian Allah bagi pada kita maghfirah, keampunan. Dan Allah bagi kepada kita rezeki yang melimpah ruah. Wasi'ul maghfirah. Wasi'ul rahmah wal maghfirah. InsyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya rasa cukuplah sekadar itu. Sedikit peringatan ringkas daripada saya untuk tuan-tuan dan puan-puan. Semoga kita semua beroleh kejayaan dunia dan juga akhirat. Yang penting banyakkan berdoa, lapangkan dada kita, lazimilah kalam Allah. Mudah-mudahan kita akan tenang sentiasa, insya-Allah. Terima kasih banyak sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian. Mohon maaf pada saya kalau ada salah silap, jika ada salah fakta ataupun beberapa kandungan apa yang saya sampaikan, tolong betulkan. Kita manusia yang perlu sama-sama kita saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Semoga kita berjumpa lagi ni, insya-Allah. Dan hari raya ni saya nak ucapkan Aid Mubarak, taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu sanah wa antum tayyibun, kullu sanah wa nahnu ila Allahi aqrab. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa, di lain ketika, insya-Allah. Siru ala barakatillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.